Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya adalah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Kita masih dalam suasana meraihkan Aidilfitri. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya setiap amalan kebaikan yang kita lakukan di sepanjang Ramadan teruskan untuk kita istiqamah, dan kita bawa keluar ke bulan-bulan yang berikutnya, maka itulah tanda bahawa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya beribadat di bulan Ramadan saja dan terhenti di bulan Ramadan. Teruskan untuk kita beribadah ke bulan-bulan yang lain sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-25. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-26 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Dan ingatlah wahai kaum muhajirin, ketika kamu sedikit bilangannya serta tertindas di bumi Mekah, kamu bimbang orang kafir Mekah menangkap dan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat bermaustautin, iaitu Madinah, dan dijadikan kamu kuat dengan pertolongannya, serta dikurniakannya kamu rezeki yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat mustad'afuna fil ard yang bermaksud tertindas di bumi dapat difahami oleh ramai ulama dalam pengertian tertindas di kota Mekah oleh kaum musyrikin. Ketika itu para ulama memahami ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah. Namun ada juga ulama yang memahaminya sebagai tertindas di Jazirah Arab, iaitu berada dalam ketakutan terhadap kekuasaan kerajaan Parsi dan Rom. Oleh itu, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, tetapi kepada seluruh masyarakat Jazirah Arab. Demikianlah pandangan daripada seorang ulama tafsir Al-Quran, iaitu Syekhul Islam Abu Su'ud bin Muhammad Afendi Al-Imadi, yang hidup pada abad ke-16 Masihi di Istanbul, Turki, pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Sultan Salim kedua.
iaitu Khalifah Kerajaan Islam Turki Utsmaniyah, Abu As-Su'ud bin Muhammad Effendi Al-Imadi, telah mengarang sebuah kitab tafsir Al-Quran yang berjudul Irsyadul Aqli Salim ila Mazayal Kitabil Karim, atau lebih dikenali sebagai tafsir Abu Su'ud. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-26 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada golongan muhajirin yang berhijrah ke Madinah supaya mengingatkan mereka mengenai nikmat yang diterima, iaitu bermula dari keadaan yang lemah dan berjumlah sedikit, tetapi setelah berhijrah ke Madinah mereka mendapat kemajuan yang besar. Ayat ini juga mungkin ditujukan kepada para mukmin secara umumnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mereka mengenai kelemahan bangsa Arab jika dibandingkan dengan kerajaan besar Parsi dan Rom. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, ketika itu kaum muhajirin berasa takut diserang oleh orang kafir musyrikin Mekah, seperti mana pihak musuh itu menyerang sebahagian daripada kaum muhajirin di luar Al-Haram. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa kawasan Al-Haram merupakan daerah yang terpelihara, sedangkan orang di sekitar mereka saling berperang. Allah menempatkan kaum muhajirin di Madinah yang dilindungi oleh kaum Ansar dan mengukuhkan mereka dengan pertolongannya dalam banyak peperangan, iaitu dengan menghantar bantuan para malaikat. Selain itu, Allah juga memberikan taufik kepada mereka dengan memberikan jalan kemenangan dan menanamkan perasaan takut dalam hati pihak musuh, serta memberikan rezeki yang baik supaya mereka bersyukur kepada Allah. Ayat ke-26 surah Al-Anfal ini memberi pengertian bahawa jika mereka tidak mahu bersyukur dan tidak mahu mengikuti perintah Allah, maka mereka akan dijajah oleh bangsa lain di tanah air mereka sendiri. Sedangkan bumi ini milik Allah yang diwariskan kepada orang yang bertakwa. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-26 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa ayat ini merupakan kesinambungan daripada peringatan kepada kaum muslimin selepas selesai peperangan Badar. Selepas diberikan peringatan supaya berwaspada terhadap ancaman fitnah, kaum muslimin diperingatkan mengenai nasib mereka sebelum Islam ditegakkan dengan gemilang. Ketika itu tiada satu pun dari mana-mana kawasan di Jazirah Arab yang merdeka kecuali Mekah. Ini kerana di sebelah timur, tanah Arab di bawah kerajaan Parsi, di sebelah utara pula tanah Arab di bawah kekuasaan kerajaan Rom, manakala sebelah selatan pula tanah Arab di bawah kekuasaan kerajaan Habsyi. Maka tanah Arab yang merdeka hanya tinggal sedikit saja di sebelah barat, iaitu Mekah dan kawasan sekitarnya. Tetapi Kaabah pernah hendak dihancurkan oleh tentera Abrahah, iaitu panglima perang kerajaan Habsyi yang datang dari Yaman. Oleh itu, perasaan takut telah meliputi hati penduduk Mekah kerana mereka takut ditindas dan dizalimi oleh bangsa Parsi, Rom dan Habsyi. Hamka menjelaskan lagi bahawa inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan juga peringatan kepada kaum kafir musyrikin yang masih menentang Islam bahawa selepas peperangan Badar keadaan telah berubah. Bangkitnya Islam merupakan suatu zaman baru bagi bangsa Arab. Ayat ini mengingatkan tentang nikmat Allah kepada kaum muhajirin, di mana Allah telah melindungi mereka dengan pertolongan kaum Ansar yang telah menerima mereka supaya hidup bersama-sama bagi menegakkan Islam di Madinah. Allah juga telah menyokong mereka, iaitu mengurniakan kemenangan yang gemilang dalam peperangan Badar. Kaum muhajirin dan Ansar diberikan rezeki yang baik, iaitu harta rampasan perang yang telah diperolehi melalui perjuangan. Oleh itu, hendaklah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah,
Demikianlah tafsir bagi ayat ke-26 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-26 surah Al-Anfal ini memberi ingatan kepada orang beriman mengenai nasib mereka sewaktu berada di Mekah dahulu, di mana mereka telah diganggu oleh kaum kafir. Iaitu ketika itu orang Islam berada dalam keadaan takut dan bimbang jika dibunuh, dicolek dan dirampas hak mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membawa mereka keluar ke negeri yang aman. Maka hendaklah mereka bersyukur di atas segala nikmat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, serta sentiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, apabila diuji dengan sesuatu perkara yang buruk atau musibah seperti kegagalan, kehilangan, ketakutan, kesusahan, kemusnahan dan sebagainya. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelbagai rezeki dan nikmat kesenangan yang melimpah ruah, tetapi ada segelintir di kalangan mereka yang tidak mahu bersyukur kepada Allah sehingga lupa diri dan berlagak sombong. Bahkan ada yang bersikap bakhil dengan harta yang dimiliki, berbangga-bangga dengan nikmat kemasyhuran yang dikecapi, menghina golongan yang lemah dan miskin, cintakan dunia dan takut mati, lalai dan cuai dalam menunaikan perintah Allah, bahkan sehingga ada yang melanggar larangan Allah dengan melakukan perbuatan dosa, menggalakkan perbuatan maksiat, serta menormalisasikan aktiviti kemungkaran dan jenayah. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepada kamu, dan bersyukurlah kepada kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur dengan nikmatku. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-7, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair, laisa zalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sangat menakjubkan urusan bagi seseorang mukmin, kerana setiap perkara itu adalah baik baginya. Perkara ini tidak akan berlaku kecuali pada seseorang mukmin. Jika dia mendapat nikmat kesenangan, maka dia bersyukur dan perkara itu adalah baik baginya. Tetapi jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar dan perkara itu juga adalah baik baginya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-26 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan rezeki yang dikurniakannya. Seseorang Muslim yang sentiasa bersyukur kepada Allah akan berasa lebih tenang dalam hidupnya, serta redha dan sabar apabila ditimpa dengan sesuatu ujian atau musibah. Kedua, janganlah sesekali kufur atau mengingkari nikmat dan rezeki yang Allah kurniakan sehingga lupa diri, berlagak sombong, bersikap bakhil, berbangga-bangga dengan kesenangan, lalai dan cuai dalam menunaikan perintah Allah. Ini kerana perbuatan tersebut merupakan suatu dosa yang dibenci oleh Allah dan akan mendapat balasan azab seksaannya di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah
Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.